Kita tak ada apa nyonya apa Melaka. Orang masuk lagi. Kamera pun. Coba tanya soal satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri. استعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, sambung Kifayatul Muhtadi muka surat 80 dan tak dapat tiada. Dan tak dapat tiada kecil segala perbuatan. Jumpa 102 kan? 102. Tak dapat tiada 80 1, 2, 3, 4, 5, 6 13 daripada bawah. Syat 80. Rumi 102. Qala ma'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Dan tak dapat tiada, mesti tak dapat tiada tu mesti daripada kecil segala perbuatan. Perbuatan tu jadi kecil tentang segala kurniaan Tuhan. Undur balik, cerita pasal apa? Dan tak dapat tiada, dan tak dapat tiada, dan tak dapat tiada. Oh, semua ni. Dan tak dapat tiada saja ni. Okey, masa siapa-siapa semayang tu duduk menghadap Allah, bermunajat dengan Malik Al-Muluk. Kemudian maka tak dapat tiada pertama haibah, maka tak dapat tiada khusyuk kalau perasan maka tak dapat tiada tazallul, maka tak dapat tiada tadabbur, maka tak dapat tiada rendah mata hati melihat ke bumi, maka tak dapat tiada takut ia daripada ditolaknya, dan tak dapat tiada daripada kecil segala perbuatan. Bila menghadap Allah tu, automatik jadi kecil. Kita ni jadi kecil. Semua kita jadi kecil. Apa yang kecil? Macam mana boleh jadi kecil? Tentang segala kurniaan Tuhan. Tentang segala kurniaan Tuhan yang dikurniakan dia baginya pada dunia ini. Apabila kita memerhatikan apa yang Allah bagi dekat kita, kurniaan Allah kat kita, Allah bagi macam-macam, kita bandingkan apa yang Allah bagi, lepas tu kita bandingkan dengan perbuatan kita, iaitu semayang. Dia katakan ni, kecil je. Semayang tu kecil je. Nikmat yang Allah bagi tu lagi, kurniaan Tuhan tadi tu, yang Allah kurniakan tadi, lagi jauh lebih besar. Dekat dunia ni, apa je lah, daripada kita lahir, apa sajalah, semua yang dipanggil nikmat kurniaan Allah ketika di atas dunia ini. Dan apa dia? Daripada merezekikan dia, yang Allah bagi rezeki berapa banyak, dan menyempurnakan segala panca indera, mata ada, otak ada, hidung ada, telinga ada, semua ada, panca indera semua ada yang Allah bagi. Dengan panca indera tadi dapat macam-macam nikmat. Macam-macam nikmat dapat. Lidahnya makan rasa masam, masin, manis, kesedapan mulut tu. Kepada telinga dengar lagu, bestnya, gitulah, semua lah. Melihat mata tengok Allah, apa-apalah yang cantik-cantik, semua nikmat lah, semua lah. Dan akalnya, tu besar juga tu, dan akalnya.
Allah bagi akal. Boleh fikir seronok. Fikir seronok. Kalau kita fikir ni, dia satu perkara yang menyeronokkan. Kita fikir, dapat, seronok. Fikir dapat, seronok. Dengan ada akal tadi. Kita baca dulu, jadi kita syarah panjang-panjang. Dan mensejahterakan segala anggota. Tak sakit, tak apa anggota. Semua elok, tangan, kaki apa. Semualah anggota-anggota tu sihat. Allah bagi sihat. Allah bagi sejahtera. Dan dengan anggota tadi pula, macam-macam nikmat dapat. Dan menyelamatkan daripada segala bala. Kalau apa-apalah, kalau kita tengok bala banjir ke, terbakar ke apa ke, jatuh tanah runtuh ke apa, apa saja bala tak kena. Kita selamat daripada bala tu. Padahal kalau kita fikir, naik motor tu sentiasa kita terselamat daripada bala. Sebab naik motor tu paling senang sekali nak jatuh. Memang paling bahaya. Bukan paling bahaya, boleh kata paling bahaya. Dia 50-50 je. Kalau dia tak jatuh, dia tak jatuh. Sama ada jatuh dengan tak jatuh. Kalau kereta, dia persen dia tu, dia ni selamat tu. Kalau accident pun, kereta je rosak, orang tak rosak. Kalau selisih pun, kereta yang bercalar, orang tak bercalar. Jadi maknanya, orang yang naik motor ni sentiasa terlepas daripada bala. Yang selamatlah ni, sentiasa terlepas daripada bala. Kalau kita fikir, selamat. Jadi orang yang naik motor sepatutnya lebih bersyukur daripada orang naik kereta. Dari segi selamatnya. Orang naik motor pun bersyukur, orang naik kereta pun bersyukur. Tapi yang naik kereta kena lebih lagi. Yang naik motor kena lebih lagi. Naik basikal kena lebih lagi. Sebab dia punya bala yang nak sampai kat dia tu mudah sangat. Tapi tak kena bala. Tapi tak jatuh pun. Dan dijadikan dia manusia. Tak dijadikan kita meja ke, batu ke, pasir ke. Dijadikan kita manusia. Dan daripada orang yang mukminin ni paling besar. Mukminin paling besar. Sebab ada orang lahir-lahir kafir. Kita cuba syarah sikit-sikit. Jadi Allah kurniakan kat kita, bagi rezeki itu kita tak payah sembang lah. Kita tahu rezeki yang Allah bagi banyak sangat. Dan menyempurnakan segala panca indera, penglihatan, pendengaran semua Allah bagi. Kalau Allah tarik nikmat, masa tu baru kita rasa nikmat tu. Nikmat ni dirasai apabila tak ada. Nikmat yang sentiasa dirasa makin kurang. Sebab tu orang-orang tua, dia ada tak kalau dia tengok macam ayam goreng ke apa kan, spicy, ada tak orang tua? Umur 70. Ada, tak ada dah. Sebab dia dah rasa lama nikmat tu tak ada. Sebab tu nikmat ni dia yang dapat, yang tak selalu dapat. Itulah nikmat. Dia bayang duduk atas sofa, lembut, mahal, harga sofa 15,000. Saya pernah duduk Lorenzo. Sini ada Lorenzo. 15,000. Itu dia kata paling murah kat situ. Yang mahal tu lagi 80,000. Sofa je pun. Dia beli yang paling murah. Nama di sana pula. Duduk dia kata Allah bestnya duduk. Tuan dia tak sedap pun duduk. Duduk biasa. Apa yang best? Tuan yang beli ni, yang habis 15,000 ni. Kita yang jakun ni. Kejap duduk kat ni, rasa macam ni, henjuk-henjuk sikit. Anak-anak ni duduk lompat-lompat, anak-anak yang kita bawa ni. Anak-anak dia tak peduli, duduk kat bawah. Anak-anak dia duduk kat bawah. Anak kita yang malu lah, duduk main lompat. Jakunnya. Nikmat. Dapat nikmat. Makan pun macam tu juga. Makan kan. Orang yang makan sekali-sekala tu nikmat. Malah kadang-kadang dia makan dengan telur dengan apa je. Allah je punya nikmat. Nikmat. Sekali-sekala dapat makan yang hebat-hebat, yang best kan. Ikan besar-besar. Allah nikmat. Tapi kalau orang makan selalu, tak ada. Jadi kat situ yang kata Allah bagi rezeki tadi tu. Allah bagi nikmat yang Allah bagi, panca indera. Dia sebut panca indera banyaklah, nak syarah satu-satu panjang sangat. Orang yang makan direct masuk perut, makan ikut tiup, tak ada dah nikmat sedap dah. Allah tarik. Maka dengan situ syukur pada Allah. Kemudian Allah bagi, ada kata kat sini, menyebut panca indera dan akalnya. Allah tak bagi jadi gila. Kalau mujur tak bagi kita ni ada, maksud kita ni ada akal. Lepas tu mensejahterakan segala anggota. Allah bagi sihat tu badan. Allah tarik je penyakit. Apa
Macam tadi kan lidah tadi kan. Time kena COVID tu tak ada rasa kan. Masa tu orang yang kena COVID yang makan tak ada rasa, tak rasa, dialah patutnya kena tahu nikmat rasa tu. Bila nikmat tu hilang baru dapat rasa. Macam anggota mensejahterakan segala anggota. Sihat tubuh badan. Penyakit apa? Penyakit batu karang. Batu karang. Allah. Ada orang nyakit batu karang saya jumpa. Akhir sekali dia buat sendiri formula tu. Apa tah? Bawang putih. Dia campur. Kita bau pun tak boleh minum. Tapi dia minum. Dan akhir sekali pecah batu karang. Sebab doktor nak buat pembedahan. Dia tak nak. Dia takut jarum. Takut semua. Dia kata, rupa-rupanya kencing ni nikmat. Kita rasa tak kencing nikmat? Tak ada. Tak rasa pun nikmat. Bila Allah tarik, dia kata, Allah kencing ni nikmat bila dapat keluar. Nak keluar tu tak boleh. Tak boleh keluar. Air kencing tu keluar teran, tapi keluar sikit aja. Rupanya kencing ni nikmat. Dia kata, sakit menahan kesakitan ketika nak kencing. Ini kelakar. Dia kata, air mata dengan air kencing keluar sama banyak. Air mata dengan air kencing keluar sama banyak. Sakit sekarang. Dia kata, air mata pun keluar, air kencing pun keluar. Teran dengan air mata Allah keluar. Sakitnya. Jadi, Allah sejahterakan anggota kita. Perkara yang nak masuk dengan nak keluar, yang nak masuk tu lebih mudah untuk ditahan daripada yang nak keluar. Macam lapar kan. Kalau tahan lapar boleh. Ada orang 7 hari kan, kalau terperangkap ke apa tak mati tu. Minum air je apa. Maknanya apa yang nak masuk kita boleh tahan. Tapi yang nak keluar seminit pun tak boleh tahan rasa. Apa-apa yang nak keluar tu tak boleh. Seminit pun tak boleh tahan. Tapi nak masuk berhari boleh tahan. Nak keluar. Jadi maknanya nikmat keluar lebih lagi daripada nikmat masuk. Masuk dalam apa-apa lah. Nikmat masuk, nikmat dah. Tapi nikmat keluar tu lebih lagi. Tapi kita tak berapa rasa nikmat keluar tu adalah lebih nikmat daripada nikmat masuk. Kita duk sibuk dengan nikmat masuk ni lah. Oh, nikmat makan tu, minum. Memang nikmat lah. Sedap. Kita panggil nikmat masuk. Nikmat keluar, masa kencing, tak rasa pun nikmat tu. Kita tak rasa pun, Allah. Macam tu kan. Macam makan. Allah sedapnya. Kadang-kadang, Alhamdulillah ingat Allah. Nikmat. Tapi masa kencing tak ada. Gitu je. Patutnya yang keluar tu kena lebih bersyukur daripada yang masuk. Kalau yang keluar tu Alhamdulillah. Kalau yang masuk tu lepas makan tu kenyang, Alhamdulillah. Yang keluar Alhamdulillah. 3 kali. Sebab yang keluar lebih nikmat daripada yang masuk. Tu dari segi apa dia kata, anggota, menyelamatkan daripada segala bala. Yalah, kita dapat nikmat, Allah jauhkan daripada bala, dijadikan kita manusia, bukan jadikan kita tumbuhan ke apa. Yang paling besar dijadikan kita daripada orang yang mukminin. Orang mukmin. Yang paling penting sekali, kita tergolong dalam golongan orang beriman. Yang mana Islam kita bukan kita minta tapi Allah bagi. Real punya nampak Allah bagi nikmat iman. Mukmin ni iman lah. Sebab kita lahir-lahir terus dalam Islam. Ramai orang lain lahir-lahir orang kafir. Agak-agak lah kalau kita lahir dalam keluarga kafir, kita masuk Islam tak? Itu kita fikir kita sekarang. Kita jangan fikir kita belajar, kita orang Islam ni, kita fikir apa yang kita fikir tentang Tuhan. Kita ambil yang itu. Kalau kita ditakdirkan lahir dekat orang kafir, tak fikir. Sebab orang kita ni malah fikir tentang ketuhanan. Percaya? Malah fikir. Ada orang mesej, dia kata sampai ke sudah dia tak boleh nak faham. Bukan dia tak boleh nak faham. Dia kalau kena cara senang je faham. Suluhi qadim, tanjizi qadim, satu lagi, tanjizi hadis. Sampai ke sudah dia kata tak faham. Tak boleh nak faham sangat tentang Tuhan. Sebab apa? Dia malas nak fikir. Bukannya susah pun. Tak susah pun. Suluhi qadim, kemampuan. Sejak azali. Tanjizi qadim, apa kita nak kata? Niat. Bukan apa? Cadang. Kalau makhluk panggil cadang. Azali juga. Qadim.
Tan jejak hadis bila dah jadi. Apa susah? Tak sampai seminit. Tapi bila dengar istilah tu jadi bukti. Kita ni memang kalau kuliah tauhid, kuliah tauhid, tambah-tambah tok guru lama, tok guru yang straight tu. Memang jeng tok guru. Dia kena pandai lah. Olah itu dalam masalah mengajar tu masalah lain pula. Cuma nak kita orang malah mengaji bab tauhid. Percaya. Yang paling orang suka sekali fiqh dengan tasawuf. Tengok mana dia jumpa dulu. Kalau dia nak pergi kepada agama, nak menuju kepada Allah, dia jumpa tasawuf dulu, dia suka tasawuf. Fiqh tak suka. Kalau dia pergi jumpa kat fiqh, dia akan fiqh, tasawuf tak suka. Tauhid boleh kata semua orang. Jadi malah nak cerita tentang tauhid. Sebab tu kita ni Allah tahu. Orang Melayu ni malah fikir tentang Tuhan. Maka dia bagi free of charge. Free je. Lahir-lahir Melayu automatik Islam kan? Macam mana dia jadi free of charge? Daripada tok nenek kita dulu. Malah nak jadi orang Melayu mesti Islam. Jadi Islam tu Melayu, Melayu tu Islam kan? Satu-satunya bangsa dengan agama sekali. Berkepit. Padahal ada je orang Melayu kafir. Tapi tak ada. Dia macam tak nak kira juga. Bila Melayu mesti Islam. Sebab tu orang Cina dulu kata, wah, mau masuk Melayu lah. Masuk Melayu. Bukan masuk Melayu. Masuk Islam. Masuk Melayu lah. Sampai macam tu orang kafir faham. Bahawasanya Melayu Islam, Islam Melayu. Kenapa kita jadi bangsa yang pelik? Ada orang kata ada 1, 2, 3 bangsa je. Katanya ini Bangladesh pun gitu tak? Katanya. Indonesia tak jadi gitu. Indonesia tak. Tapi Melayu je. Melayu, Islam, Islam Melayu. Tok nenek kita yang buat. Nusantara, dekat Nusantara. Kenapa? Kerana kita bukan jenis fikir. Kalau kita lahir dalam golongan, dalam keluarga kafir, duk kafir tu sampai mati. Buktinya kita fikir tak tentang ketuhanan. Maksudnya, kita cuba tak cari Tuhan. Tak cuba. Sebab kita Islam, kita fikir agama kita. Kita tak cari Tuhan. Orang hanya mengaji tauhid ni yang cari Tuhan. Masa dia mengaji tu kan, oh ini Tuhan. Oh kebetulan aku dah Islam. Nasib baik. Gitu je. Maka aku belajarlah tentang ketuhanan dulu. Sebab aku dah lahir Islam. Jadi tengok-tengok ilmu yang dia belajar ketuhanan tu betul dah. Jadi teruslah tak payah belajar ilmu lain dah. Tapi kalau jadi orang kafir, dia kena belajar dia punya dulu ketuhanan dia dulu. Dan dia fikir-fikir salah. Dia cari lagi. Agak-agak kita macam tu. Tak. Sebab tu orang Melayu sanggup mati kerana Islam. Bukan sebab Islam. Sebab Melayu, automatik Islam. Dia jadi gitu. Kau tahu kan? Orang Melayu kan, dia tak mungkin akan keluar Islam. Mati pun matilah. Tak mungkin akan keluar Islam. Orang Melayu. Tu lah. Jadi Allah bagi kita ni, sebab Allah tahu kita malah mikir tentang tu. Kalau tidak, kalau kata memang negara ni, Melayu ni bukan agama Islam, ikut Melayu Islam Melayu tadi, dia agama dulu yang puja roh tu, yang nenek cucu tumpang lalu ni, yang puja roh ni, kita sampai sekarang, sampai kesudahan. Yang kita panggil agama macam orang asli tu kan. Kita tu lah agama asal Melayu. Memang agama, dia panggil agama roh, tok nenek. Ataupun macam orang asli tu. Memang dah nama orang asli. Betul lah tak? Agama mereka tu lah. Dia tak tahu ada istilah nama agama apa? Anisma. Agama yang tok nenek ni lah, roh-roh ni. Itulah agama asal. Agama asal Melayu. Tapi akhir sekali diubah. Nasib baik. Kalau tidak, tak tahulah. Kita ni memang, kita malah fikir tentang Tuhan. Kita nak fikir tak Allah tu betul ke tidak? Takut nak fikir. Allah tu betul ke tak sebenarnya Tuhan? Gila ada perasaan macam tu, baru belajar. Masa tu baru belajar. Kalau tak ada, Allah betul. Itulah sekali. Ada, siap. Mujur lah, ada khilaf juga. Sebagai ulama' kata, tak beriman lah. Sebab dia taklid. Iman taklid. Kita Aqidatul Najin sebut kan. Tapi sebagai ulama' kata, jika taklid dia tu benar, dia taklid, tapi tak ada hujah, tak ada dalil, masih lagi Islam tapi dosa. Berdosa. Sebagai ulama' kata kafir. Walaupun dia Islam tapi kafir. Sebab dia cuma Allah Islam tapi dia tak ada dalil. Dalil akal, dalil nakli tu lah. Iman tu. Jadi sekarang ni kita mujurlah. Dia panggil Islam baka dan keturunan. Mujurlah. Kalau tidak tak tahulah. Jadi dengan nikmat-nikmat tadi,
dengan nikmat panca indera, nikmat apa semua tadi, termasuk nikmat iman, kemudian kita semayang. Bila kita Allahu Akbar, kita semayang ni. Patut benda bagus, benda baik ni. Banding dengan nikmat tadi, tak ada apa semayang tu. Dia kata kat sana. Tak ada apa. Tak dapat tiada daripada kecil segala perbuatan. Semayang kita tak ada makna. Macam tak ada makna nak banding dengan nikmat tadi semua sebut-sebut nikmat badan, nikmat semua termasuk nikmat iman. Tak. Macam tak ada. Jadi, maknanya semayang kita macam tak ada. Okey. Dan tak dapat tiada lagi. Banyak tak dapat tiada. Mesti hilanglah ujubnya. Ujub ni hairan diri. Ataupun perasaan diri baik. Ujub. Dia tak ada kena-mengena dengan orang. Dia kena-mengena diri dia sendiri je. Dia takabur lain. Takabur ni dia ada kena-mengena dengan orang. Belagak dengan orang. Ujub dia kena-mengena diri dia sendiri. Maknanya kadang-kadang dia tak peduli kat orang. Dia duduk dalam bilik, duduk dalam rumah, tak campur orang. Tetap juga ada sifat mazmumah, iaitu ujub. Sebab dia tak ada kena-mengena orang. Dia rasa dia baik pada orang. Ujub lah. Dia rasa dia perasan diri baik. Ataupun hairan diri. Hairan diri dia. Aku heran aku ni. Macam tu. Aku heran. Dia hairan diri dia. Baik. Sifat mazmumah. Antara ujub ni antara sifat mazmumah yang membatalkan pahala ibadah. Sebab ada sifat mazmumah yang berdosa tapi tak batal pahala ibadah. Ujub antara yang membatal pahala ibadah. Jadi ujub, hilanglah ujub. Bila dah tahu, dah kenal Allah sampai macam tu tadi, hilanglah ujub. Hilanglah hairan diri. Nak hairan diri apa? Dan hilanglah terlintas pada hatinya bahawa ada baginya suatu pangkat yang tinggi. Dia tu lebih pada orang. Hilanglah terlintas hatinya bahawa ada baginya satu pangkat yang tinggi. Dia lebih pada orang. Tak adalah aku lebih pada orang tu. Tak adalah. Sebab dengan tadi macam-macam tadi tu, semua Allah bagi. Maka tak adalah, tak terasa lebih pada orang. Dan hilanglah takaburnya. Dan tak adalah bangga, belagak, sombong, merendahkan orang lain. Takabur ni. Takabur tak adalah merendahkan orang lain. Takabur ni kibir, besar kan? Kibir, besar. Jadi takabur ni membesarkan diri. Membesarkan diri boleh dua cara. Yang pertama, dia besarkan diri dia. Yang kedua, dia kecilkan orang walaupun dirinya tak besar. Dia jadi besar jugalah sebab dia kecilkan orang. Jadi itulah takabur. Mengecilkan orang atau membesarkan diri. Dia cakap dia tu, dia takabur dengan orang. Takabur ada kena-mengena dengan orang. Dia besarkan diri dia. Aku takabur, aku. Ataupun dia tak besar tu juga, tapi dia kecilkan orang tu. Dia remehkan orang tu sampai orang tu jadi kecil. Automatik dia jadi besar. Dua cara nak takabur. Hilanglah takabur. Nak takabur apa semua Allah. Takabur ni pun juga adalah maksiat langit yang pertama. Perangai iblis. Iblis tak nak tunduk hormat pada Nabi Adam kan. Iblis ni dalam kitab Jawhar Al-Mawhub kata riwayat iblis ni daripada malaikat, khilaf daripada malaikat ataupun daripada jin. Dia kata pendapat yang muktamadnya daripada malaikat dalam kitab Al-Jawhar Al-Mawhub kata itu. Tapi boleh bahas lagi lah. Cuma dia kata yang muktamad tu malaikat. Iblis ni malaikat. Bukannya daripada jin. Tapi pendapat yang kedua kata jin dalam tu. Dia tak. Bila Allah suruh sujud, dia tak nak sujud. Dia tak nak sujud. Tapi dia mendoakan malaikat-malaikat yang lain. Sebab tu dalam ayat tu, apa dia? Macam mana ayat dia tu? Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Bila Allah suruh malaikat untuk sujud. Malaikat ke jin? Malaikat ke jin? Malaikat. Jadi fasajadu, semualah sujud. Semua apa? Malaikat. Illa iblis, melainkan iblis. Kenapa dia melainkan iblis? Istisna dah, melainkan iblis. Sebab kat ujung tu wa idh qulna lil malaikah, bila Allah suruh semua malaikat. Malaikah, semua malaikat untuk sujud. Maka semua sujud melainkan. Bila melainkan, malaikat lah. Takkan melainkan tiba-tiba jin. Kalau kata iblis tu jin, boleh ayatnya wa idh qulna lil malaikah, bila Allah suruh semua malaikat sujud, fasajadu, semua malaikat sujud. Tak adalah ilah malaikat, sebab Allah suruh semua malaikat sujud, maka semua malaikat sujud. Sekarang ni kalau kata iblis tu jin, semua malaikat sujud tak? Semua malaikat sujud. Yang tak sujud tu jin. Jadi tak nampak ayat kat situ. Jadi sebab tu dalam kitab tu lah
Al-Jawhar Al-Mawhub. Seronok kat kitab tu. Tapi takkan nak ngaji semua. Semua nak tamak sangat lah kali. Semua sikit-sikit dapat. Kita kena ngaji Muafiq Masbuk lah. Semua best, memang semua best. Tapi ini bukan fardu ain. Tak kisahlah dia daripada apa pun. Malaikat dia asal usul apa pun. Bukan fardu ain, memanglah seronok. Jadi maka antara tipu daya syaitan adalah untuk orang belajar adalah dia suka mengaji macam ni. Benda-benda ni. Syok cerita malaikat iblis lah, jin lah, iblis malaikat. Itu kan cukup best cerita tu. Cerita pula pasal malaikat yang diturunkan dekat negeri Babil, Harut dan Marut. Cerita pula tu malaikat tu ajar sihir. Takkan malaikat seronok. Bukan fardu ain pun. Fardu ain tak ajar. Itu antara tipu daya syaitan juga tu. Maksiat yang pertama, iblis dia tak sujud. Kisah dia bila dia sujud, lepas dia doakan semua tu, dia terlupa nak doa diri dia. sebab tersebar cerita bahawasanya Allah akan singkirkan seorang yang akan tak ikut perintah Allah. Dia pun tengok iblis ni, Azazil nama, dia tengok kat pintu syurga akan orang yang akan kena singkir. Dia minta, ya Allah, aku boleh tak aku nak kutuk dia? Allah kata boleh, dia benarkan. Dia pun kutuk. Dia tak tahu tu dia. Dia kutuk. Malaikat lain datang. Apa yang tiup sangkakala tu? Israfil datang. Wahai Azazil, tolong doalah. Doa kau makbul. Doa, ya Allah, jangan lagi bagi mereka ni masuk ke dalam. Janganlah jadikan mereka ni salah seorang yang kena singkir tu. Janganlah, ya Allah. Dia terlupa diri dia. Dia terlupa. Pakak-pakak semua sujud. Malaikat semua sujud. Kita ada dua pendapat sujud hormat ataupun sujud betul. Kita ambil pendapat sujud betul. Sujud betul. Lepas tu dah sujud dah selesai lah. Nabi Adam selesai. Kerana teringin nak tahu siapa yang tak sujud, siapa yang nak singkir. Maka dia angkat kepala. Hello. Azazil. Masa tukar jadi iblis lah. Illa iblis lah, masa dia bertukar. Azazil jadi iblis. Lepas tu malaikat sujud sekali lagi. Sebab apa? Sujud syukur, bukan dia. Lepas tu kita ada sujud 2 kali dalam sembahyang. Cerita dalam tu. Kita sujud 2 kali tu. Sujud pertama sujud kerana Allah suruh. Sujud yang kedua kerana sujud syukur. Bukan Isra Mi'raj tu bukan. Itu salah satu juga cerita juga. Isra Mi'raj, Nabi bagi salam, malaikat angkat kepala. Boleh kita kata dua cerita tu pun boleh. Boleh. Sama kan. Macam kata Kaabah daripada Nabi Ibrahim. Sebab Allah suruh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bina Kaabah. Tapi ada pendapat kata bukan Nabi Adam. Tapi telah musnah ketika banjir Nabi Nuh. Jadi sedua boleh. Nak kata Nabi Adam boleh, nak kata Nabi Nuh boleh. Nabi Nuh tak adalah. Nak kata Nabi Adam boleh, nak kata Nabi Ibrahim boleh. No problem lah. Cuma kisah Isra Mi'raj pun sama juga. Nabi bagi salam, angkat kepala, sujud balik. Ya juga. Takabur. Mana ni? Hilanglah takabur dan kebesarannya. Tak adalah besar diri. Dan dihilangkan waswas daripada hatinya. Hilanglah waswas daripada hati. Tak adalah waswas tu. Hilanglah waswas. Kenapa pula waswas ah? Sebab dah hilang ujub tadi tu. Hilang ujub apa semua. Hilanglah waswas daripada hatinya. Kalau kita baca kitab Sulam. Macam mana? Dan takaburnya dan waswas hatinya. Ialah tentang kebesaran Allah tu hilanglah waswas. Kerana adalah segala perbuatannya dan perkataannya dengan yakin kerana hasil ia berserta khusyuk dan khuduk. Hatinya dengan diamat-amatikan pada segala perbuatannya dan segala makna perkataannya. Bila rasa hilang ujub, hilang waswas, hilang takabur, hilang semua, kerana kita tahu kita menghadap siapa, iaitu Allah. Kemudian yakin kerana hasil ia berserta khusyuk. Maksudnya gini, apabila bimbang takut Allah tolak, kan tadi kan, semua yang kita buat semua yang buat tadi tu, semua tak cukup. Semua kalau nak kira ikut kebesaran Allah tu dengan nikmat yang Allah bagi, kita buat ni macam tak ada apa-apa. Maka ada perasaan dekat hati takut tak boleh terima. Sebab alai semayang apa benda lah semayang macam ni berbandingkan nikmat yang Allah bagi. Jadi bimbang takut tak diterima amal dia. Bila bimbang takut tak diterima amal, dia terasa kecil.
terasa kecil berbanding dengan Allah. Maka dengan sebab tu barulah hilangnya takabur, hilangnya masa dia ada pangkat dia jadi kecil, dia ada besar jadi kecil, semua jadi kecil. Itulah cuma nak bagi tahu semasa semayang tu kena rasalah, kena rasa dekat hati. Maka tak dapat tiada orang yang sembahkan, maka tak dapat tiada orang yang sembahkan Tuhan yang menjadikan 7 petala langit dan bumi dan barang di antara keduanya, dan adalah halnya dan kelakuannya, semua ni. Maka tak dapat tiada orang yang sembah Tuhan, maka mestilah orang yang sembah Allah tadi, Allah itu yang menjadikan 7 petala langit, yang menjadikan bumi, yang jadi barang di antara kedua langit dan bumi, dan adalah halnya dan apa-apa hal yang berlaku di antara langit dan bumi itulah. Apakah semua Allah yang jadikan? Dan kelakuannya, apa yang terjadilah semua. Termasuklah apa kelakuan yang terjadi itu, yang terjadi atas segala sifat kesempurnaan, atas segala sifat kesempurnaan Allah tadi tu. Dan ada ia pada ketika sembahyang. Ketika sembahyang tu ada tu. Ada apa? Ada perasaan, kesedaran kita sembah Tuhan, Tuhan yang jadikan 7 petala langit, 7 petala bumi, Tuhan yang jadikan semuanya dan sempurnanya Tuhan tu. Kan? Jadi ada pada sembahyang, daripada dimulaikan dia bermula sembahyang hingga kesudahan habis sembahyang, dan atas segala kelakuan yang tersebut itu, apa-apalah semua yang Allah jadikan, lagi sempurna pula segala syaratnya dan rukunnya yang zahir, insya-Allah sempurnalah sembahyangnya. Dia nak bagi tahu tu. Bila kita kenal Tuhan sungguh-sungguh, maka kita kenal Tuhan sungguh-sungguh dan kita sempurnakan syarat dan rukun dengan dia juga, zahir ada jangan tinggal, maka baru sempurna solat. Zahir batin lah, nak beritahu zahir batin, baru insya-Allah sempurnalah sembahyangnya. Dan haraplah ia daripada Allah SWT akan terimanya, dan sentiasa berharap-harap Allah terimalah sembahyang, Allah terimalah, minta-mintalah Allah terima. Dan jika tiada berkekalan di atas hal yang tersebut, kalaulah tak boleh rasa Allah minta-mintalah Allah terima, bukan, dia akan terasa minta-mintalah Allah terima, harap-harap Allah terima. Apabila macam mana? Apabila dia ikhlaskan niat dia solat, dia hadir hati, dia munajat, dia haibah, yang tadi tu, yang baca balik yang atas tadi tu. Semua tu. Semua. Apabila dia sembahyang, dia ikhlaskan sembahyang dia, kemudian dia hadirkan hati padanya. Itu ada tu yang tak dapat tiada tu. Yang awal-awal dia sebut daripada minggu lepas ni. Jadi dia ikhlaskan niat dia, solat dia, kemudian dia hadirkan hati, kemudian dia bermunajat hingga haibahlah hatinya. Itu kan ada, tak dapat tiada tadi tu. Dan dia khusyuk dan khuduk dan tazallul dan tadabbur, rendah mata melihat ke bumi, kemudian takut ditolak amalan. Semua tu dia rasa, maka terasa kecil amalnya, hilang ujub, hilang takabur yang tadi tu lah, hilang was-was. Setelah buat semua tu, hendaklah dia harap-harap Allah terima solat. Okey, Allah terima solat. Sebab dia sambung ni, kata apa benda ni? Dia sambung yang tak dapat tiada tadi, semua tu ada rasa ketika sembahyang. Kemudian lepas pada tu harap lagi. Padahal kalau dah ada semua tu dah habis power dah tu. Tapi tetap juga harap lagi Allah terima. Dan dia kata insya-Allah Allah terima jika batin tadi dah clear dah, zahir pun clear juga. Syarat sah, syarat dah apa semualah, najis-najis semua, wuduk lah tak wuduk semua, rukun-rukun semua. Jadi berharap. Lepas tu sambung lagi. Dia kata jika tiada berkekalan ia atas hal yang tersebut, Allah boleh buat gini ya. Aduh, hai sembangnya. Dan jika tiada berkekalan, dia kata kalaulah masuk semayang tu tak dapat rasa gitu, tak dapat berkekalan rasa. Rasa apa? Rasa tadilah, rasa ikhlas, rasa munajat, rasa haibah hati, rasa khusyuk, rasa khuduk, tazallul, rasa tadabbur, rasa rendah mata melihat ke bumi, rendah hati, rasa takut ditolak amalan, rasa kecil amalan, rasa hilang, tak ada wujub, tak ada takabur, tak ada was-was. Sepatutnya waktu tu semua semayang kena ada rasa tu. Allah, nak baca pun penat. Macam mana nak rasa dan sekaligus? Rasa. Okay. Kalau tak boleh, tidak berkekalan. Maksudnya kadang-kadang rasa, kadang-kadang tak rasa. Kadang-kadang rasa, kadang-kadang tak rasa. Kadang-kadang rasa, tak rasa. Macam itulah semayang kita pun. Kadang-kadang tak rasa langsung. Okay. Itu maksud dia kata jika tiada berkekalan ia atas hal yang tersebut yang banyak tadi, selama ia dalam semayangnya on off, diharapkan, harap apa? Harap Allah terima. Harap Allah terima apa? Dalam semayang tu dia tak ada sepenuhnya, ada sikit-sikit aja on off.
Jadi diharapkan bahawa diterimakan juga. Terimakan apa? Barang yang hadir hati padanya dan ada khusyuk dan tadarruk jua-jua. Jadi mana berapa minit, berapa saat yang rasa tu harap-harap Allah terima yang itu. Jadilah. Sebab tak boleh kata Allah terima semua. Sebab Allah nak terima semua, syaratnya setelah zahir dan batin, syaratnya kena ada semua tadi tu. Ada apa? Ikhlas, hadir hati, munajat. Yang tadi tu lah. Mana boleh rasa semua tu dalam satu masa? Habis tu rasa sikit-sikit je. Berapa lama rasa? Adalah 2-3 saat. Yang 2-3 saat tu, harap-harap Allah terima. Kalau 2-3 saat. Harap-harap Allah terima. Boleh ke gitu? Tak terima semua, terima sikit. Boleh. Kerana tersebut pada hadis. Ada hadis kita. Yang adalah hasil maknanya itu, tiada makna hadis tadi tu. Tiada disuratkan, maknanya dia buat makna dulu. Tiada disuratkan daripadanya, ataupun tiada ditulis, ataupun tak dapat pahala, yakni daripada semayang, tak dapat pahala daripada semayang tu, melainkan kadar hadir hatinya juga. Berapa yang hadir hati, yang ada rasa semua, itu je yang dapat pahala. Dan lafaz hadis itu, laisa lil abadi min salatihi illa ma aqala minha. Artinya, tiada bagi seorang hamba daripada sembahyangnya melainkan sekadar ia perhatikan daripadanya. Perhatikan tu lah, apa maksud perhatikan? Mudah-mudahan kata khusyuk. Apa maksud khusyuk? Sebenarnya bukan khusyuk. Yang tadi itulah. Ikhlas, hadir hati, munajat, haibah hati, khusyuk, khuduk, tazallul, tadabbur, rendah mata melihat ke bumi, takut ditolak amalan, terasa kecil amalan, hilang ujub, hilang takbur, was-was. Allah. Habis kalau semayang automatik, atau semayang auto, Allahu Akbar, tahu-tahu salam lah kan, semayang auto. Tak ada. Tak ada. Sebab dalam hadis ni mengatakan, mana yang disedar di tengah semayang, yang tadi tu, baru ada pahala. Sebab itulah, memang ada lah hadis ni, saya sempat salin hadis lain. Ada satu lagi hadis, dia kata, innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thulusuha nisfuha. Apa benda kan? Apa tu? Per tu kan? Per tu. Jadi kata dalam solat, orang akan dapat pahala semua. Kalau dia ada juga orang dapat unshuruha. Unshur 10. Maksudnya 1/10. 1/10. Tusu'uha 1/9. Macam itulah. Sumun 1/8. Subu'ha 1/7. Sudusuha 1/6. Khumusuha 1/5. Rubu'ha 1/4. Sulusuha 1/3. Nisfuha 1/2. Sulusuha 1/3. Sabda Nabi, orang yang buat semayang ni, dia akan ditulis dapat 1/3, 1/5, itulah. Mana dapat bergantung pada apa? Bergantung pada tadi tu. Kita tak tahulah 1 berapa. 1/10. Boleh jadilah kot 1/10. 1/10 tu maknanya 10% lah kan, 1/10. 10% daripada semayang tu je yang sedar dan yang rasa semua tadi tu. Tapi itulah, macam mana? Inilah semayang yang sebenar. Dah baca dah lah, letihnya nak baca. Sebab apa? Sebab kita tak jadi gitu, tu masalah. Tapi kena sedaya upaya lah untuk khusyuk. Sedaya upaya untuk khusyuk. Yang mana jika jika tak, sebab itulah hikmah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, paling banyak dalam semayang. Zikir paling banyak adalah Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. Zikir perpindahan rukun. Sebab kita nak tarik balik. Bila kita dah hilang dah, tarik balik. Allah Maha Besar. Kata Allah Maha Besar. Lepas tu berangan balik. Tarik balik Allahu Akbar setiap kali rukun, berpindah rukun. Itulah sebab tu lah. Tarik balik. Kena usaha. Pergi tarik balik masuk semayang. Tarik balik. Khusyuk dia punya lawan dia lalai. Tapi jangan kita salah faham. Fawailul lil musallin. Maka fawail neraka, celaka ataupun neraka wail kan. Fawail lil musallin, bagi orang semayang, alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang yang celaka, orang semayang yang celaka, yang neraka tadi tu, yang lalai sambung, alladzina hum an salatihim sahun, lalai
Lalai solatihim sahun. Lalai semayang. Lalai apa? An. An apa? Daripada. Yang mereka yang lalai daripada semayang, maka neraka wel. Masuk tak yang cerita kita? Tak masuk. Tak masuk. Tak ada. Apa pula? Fawailul lil musallin. Maka celaka orang sembahyang, neraka orang sembahyang. Alladzina hum an salatihim sahun. Dia lalaikan sembahyang tu sebab dia tak ada masuk, bukan 1/10 langsung tak ingat apa. Sembahyang gitu aja. Maka dia neraka wil. Masuk tak? Tak masuk. Habis tu apa maksud ni? Sebab tu saya sebut tadi. An salatihim sahun. An maksudnya daripada. Maka kata Ibnu Katsir, kata Imam Nawawi, dalam tafsir Ibnu Katsir, ada dalam tafsir Ibnu Katsir, alhamdulillahilladzi qal alladzina hum an salatihim sahun wa lam yaqul alladzina hum fi salatihim sahun. Kata Ibnu Katsir, Maha suci Tuhan yang berfirman alladzina hum an, fokusnya dekat an tu. Alladzina hum an salatihim sahun wa lam yakul, Maha suci Tuhan yang tidak berfirman alladzina hum fi salatihim sahun. Fi tu masuk dalam, an tu masuk daripada fi tu masuk dalam. Jadi kalau katalah fi tu fi salatihim sahun, bermaksud siapa yang lalai semua masuk neraka. Baik mendam lah. Baik mendam lah, tak payah semayang. Semayang masuk neraka. Tak semayang masuk neraka juga. Saqar. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa kau masuk neraka saqar? Sebab aku tak semayang, masuk neraka saqar. Yang ni semayang. Semayang lalai ke khusyuk? Lalai. Wil. Neraka wil. Sama-sama neraka. Salah faham. Bukan. Fi, itu kalau fi. Tapi firmannya an salatihim. An masuk daripada, dengan maksud tinggal semayang ataupun semayang di luar waktu dengan sengaja. Nantilah semayang, nantilah keluar waktu dengan sengaja. Maka dia qada lah. Maka berdosa. Memang tempat dia neraka wil. Ataupun tak semayang sampai habis waktu terus tak semayang. Memang neraka wil. Itu maksud fawailul musallin. Bukan sebab ada kan yang geng-geng rambut panjang tu kan. Dia kata apa? Dia kata kenapa tak semayang? Dia tak semayang kerana tak khusyuk. Kalau orang khusyuk masuk neraka. Dibacalah surah fawailul musallin. Salah faham. Mana boleh main terjemahan gitu. Maka adalah dan jadilah. Lepas dah semua tu, maka adalah dan jadilah demikian ibadahnya, iaitu sembahyangnya yang sempurna. Baru sempurna zahir batin. Yang sempurna segala syarat dan rukunnya. Tengok sebut lagi tu. Maknanya kat sini kulit pun penting. Cerita wuduk basuh berak penting, cerita tentang haid nifas penting, cerita tentang rukun satu-satu, rukuk sujud, berapa anggota tak anggota, berlapik tak berlapik dahi, apa semua penting. Penting juga disebut. Tapi kita cerita sebelum ni semua batin. Dalam rasa ni rasa tu dalam. Kita ingat dalam je penting. Tak. Dia sebut sempurna segala syarat dan rukunnya. Luar penting juga zahir tu. Maka kulit pun penting sepenting isi dan batinnya, seperti yang telah disebutkan itu. Seperti telah disebut. Jadi maknanya tunaikan yang zahir, batin tak ada, tak guna juga. Batin saja, zahir tak ada, zahir buat lebih kurang, tak guna juga. Itu poin. Dengan muraqabah bagi Tuhannya, dengan muraqabah bagi Tuhannya. Dengan muraqabah bagi Tuhannya. Apa muraqabah? Dengan muraqabah bagi Tuhannya, dan hadir hati bagi Malik al-Muluk. Lepas dah jadi semua tu, barulah dapat muraqabah. Terbukalah dan nyatalah. Apa dia terbuka dan nyatalah? Baginya beberapa kelebihan daripada ma'rifatullah. Jadi terbukalah, nyatalah. Istilah kita panggil kasyaf. Tu kasyaf tu. Baru cerita tadi, maghrib tadi bab kasyaf juga. Bab inkishaf. Allah mendengar, melihat tadi kan. Melihat mendengar tu inkishaf. Apa inkishaf? Nyata, terang. Tak kena, tak masuk lagi. Apa Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat.
Allah Maha melihat, maka dengan sifat melihat Allah, dengan sifat melihat Allah itu, maka ternyatalah segala yang ada, segala yang mawujud. Apa tu? Maka ternyatalah, maka nyatalah segala yang mawujud. Nyata. Maksudnya apa? Tak boleh sembunyi. Nyata tu maksud tak boleh sembunyi. Terbuka je dah. Terbuka lah. Tak boleh sembunyi dah. Sebab tu orang panggil kasyaf tu. Kasyaf tu apa? Macam mana boleh kita kata dia tu kasyaf? Apabila terbuka, nyata. Dia datang, kita kata kau datang sini buat apa? Datang sini aku tahu dah kau datang nak apa. Sedangkan kalau nak tahu, dia kena bagi tahu dulu. Dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu je. Kau datang sini sebab nak ni. Oh, dia tu kasyaf. Dia tu kasyaf. Maksudnya apa? Dia tu terbuka, dia tu nyata. Tak cak bagi tahu pun dia tahu. Terbuka. Apa dia? Kelebihan daripada ma'rifah. Itu ada. Kasyaf lah. Istilahnya kasyaf lah. Kasyaf. Siapa ni dah meninggal kan? Yang terkenal dengan kekasyafannya. Pak Sumit. Kan? Kecoh dalam guruk semua. Ada lagi Pak Sumit sekarang? Ada beberapa orang Pak Sumit yang hebat-hebat. Rasanya semua meninggal lah kot. Pak Sumit itulah, Pak Sumit Poso. Poso tu puasa. Dia puasa setiap hari, tak ditinggal. Every day, kecuali hari yang haram 5 hari tu je. Dia panggil orang Pak Sumit hebat kat. Pak Sumit wali ada kat. Pak Sumit gunung. Pak Sumit macam-macam ada. Semua Pak Sumit ni. Pak Sumit ni memang hebat-hebat nama Pak Sumit ni. Yang last kali ni meninggal lah. Hari ni pukul berapa meninggal? 9 sebelum maghrib. Hari Jumaat lah. Kan? Hari Jumaat. Terbukalah dan nyatalah baginya beberapa kelebihan daripada ma'rifah, iaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikenallah. Istilah kenal ni dipanggil mengenal ni dengan maksud tauhid af'al ni. Maksudnya semua yang berlaku daripada Allah kan, tauhid af'al. Semua daripada Allah. Itu dia kata, maka terbukalah. Boleh tak kita nak amalkan tauhid af'al tu? Tauhid af'al. Tauhid perbuatan. Kita tengok perbuatan Allah ataupun kesan daripada perbuatan Allah, ingat Allah. Dengan tauhid af'al. Tengok meja, ingat Allah. Tengok semua, ingat Allah. Dan ianya bukan buat-buat. Dia memang jadi gitu. Boleh tak? Tak boleh. Lakon-lakon pun tak boleh. Lakon-lakon Allah. Tengok rumput Allah. Tengok langit Allah. Habis kat rumah tak ingat dah. Tak boleh. Itu berlakon. Yang orang dapat ni, rezeki ni, terbuka ataupun nyata bagi dia ni, ma'rifatullah, tauhid af'al adalah dia tengok tu memang jadi tu. Tengok Allah. Yang kata tengok nampak Allah. Sampai kan biasa kita dengar cerita, dia tak boleh turun dah. Terlalu dah. Tak boleh turun ke bumi dah. Tak boleh turun ke syariat dah. Akhir sekali dia, akulah Allah. Anal haqq. Mengaku aku Tuhan. Aku Allah. Tak boleh lagi dah. Sebab dia melihat semua Allah. Salah ke? Tak salah. Orang mabuk. Anal haqq. Tapi syariat batil. Kena bunuh. Kerana mana boleh ngaku Tuhan? Dia kata anal haq. Dalam poket ada Allah. Dalam baju ada Allah. Dia tak boleh turun. Ada orang boleh turun. Turun tu maksud turun balik. Yang tak boleh turun ni cerita je kita dengar. Cerita-cerita kan. Lepas kena pancur, kena bunuh, darah dia Allah. Darah dia tu ada macam tulisan. Macam-macam lah kita dengar kisah-kisah kewalian. Jadi tauhid af'al lah tu. Jadi nak dapat tauhid af'al rupanya dalam semayang kena buat semua tadi tu. Baru dapat tauhid af'al dia panggil. Mengamalkan tauhid af'al. Tauhid i'tiqad wajib fardu ain. Pegang Allah itu gini-gini, sifat-sifat yang wajib apa semua itu fardu ain. Tak pegang dosa, tapi lepas pegang, lepas belajar, balik rumah ingat. Tak ingat, itu fardu ain. Tak ingat berdosa ke tak? Tak berdosa. Yang penting pegang. Dia panggil tauhid pegangan, akidah, kesimpulan. Tauhid pegangan memang lupa, ingat tak? Ingat kan Allah Maha mendengar sekarang? Mana ada? Sekarang ingatlah sebab baru sebut. Sekejap lagi 3 minit, 5 minit lagi tak ingat dah Allah Maha mendengar. Lalai lah, itu nama lalai. Macam mana nak dapat? Nak dapat sentiasa tak lalai. Ni cara dia. Sembayang, tapi sebelum sembayang tu yang tadi tu lah, yang semua-semua nak baca pun penat. Satu-satu tadi tu.
Maka itu yang nama lalai. Sebab kita tak ada rasa dah hati kita Allah ada pun kita tak rasa. Rasa tak Allah ada sekarang? Tak rasa. Tapi itu perbasaan rasa. Rasa ni tasawuf. Dia bukan fardu ain dari segi tasawuf fardu ain. Tasawuf fardu ain bukan mazmumah mahmudah. Tahu sifat mahmudah, tahu sifat mazmumah, macam mana nak elak mazmumah, macam mana nak masukkan mahmudah, itu tasawuf fardu ain. Yang rasa tu bukan fardu ain. Mana boleh? Nak rasa tak Allah ada sekarang? Tak rasa. Tahu tak Allah ada sekarang? Pegang tak Allah? Tahu dan pegang. Itu fardu ain. Itu akidah, tu pegangan, tauhid pegangan. Sebab tu dia ada tauhid pegangan, itu fardu ain. Dia ada tauhid rasa. Tauhid rasa. Tauhid af'al. Ada juga. Tauhid af'al paling tinggi. Tak boleh. Tak boleh. Tengok semua nampak Allah. Cakap pun dah lain dah. Cakap. Aku tengok nampak Allah. Nampak Allah. Allah. Dia cakap pun dah lain. Bahasa dia pun dah lain. Maka orang yang tak faham bahasa dia, maka orang akan cakap dia mengarut, salah. Padahal dia ada bahasa dia. Sebab tu nak belajar kitab-kitab macam Ibn Arabi ke apa, kitab-kitab tu, kena guna bahasa dia. Bahasa dia. Tak boleh guna bahasa kita, syariat ni. Mana boleh? Dia ada bahasa dia. Dia sebut rindu pada Allah. Kita faham rindu apa? Macam rindu apa? Macam mana? Dia rindu dia lain maksud dia. Lain. Rindu dendam. Ada dendam lagi tu dekat Allah. Dendam kita apa? Dendam tak puas hati. Lain. Bahasa mereka lain. Bahasa mereka lain. Terbukalah. Jadi nak dapat ni. Kasyaf ni. Dapat kasyaf. Nak dapat tauhid af'al. Terbukalah bagi ni beberapa asrar, rahsia-rahsia Allah SWT. Rahsia tu. Nak dapat rahsia-rahsia. Ataupun boleh kata rahsia lah. Rahsia. Ada satu cerita tu. Seorang tok guru dekat alim sangat, dekat Wakaf Baru. Meninggal lah. Dia mengajar kitab Ikam, Durun Nafis. Ada kitab yang diharamkan kat Malaysia. Dia mengajar juga. Diharamkan bukan sebab salah. Diharamkan, JAKIM haramkan kerana tak ada orang boleh yang mampu ajar. Durun Nafis. Saya tengok. Permata yang terkejut aku. Masya Allah. Itu kitab lain. Allah. Permata yang indah. Mana indah. Ya Allah. Kejut aku. Adalah ni weh. Ada kitab tu dia. Pecah lubang. Permata yang hilang. Pecah lubang. Pecah lubang. Rupa-rupanya ini kerja dia. Durun Nafis, permata yang indah. Allah. Dia ngajar kita-kita tu lah, Tok Guru ni. Dia ngajar kita-kita ni. Masa ada orang cerita lah. Ni cerita mulut ke mulut. Ketika dia takbir tu, Allahu Akbar tu, apa orang lantaran bergunyuk, lupa dah istilah dia panggil. Bergunyuk. Tahu apa ni? Bergunyuk. Betul ke tidak tahu. Lebih kurang orang Kelantan dekat tu. Orang Wakaf Baru. Bergunyuk rumah. Apa? Tak tahu. Gegar. Tak tepat sangat lah, tapi dah dekat-dekat lah. Bergunyuk. Ya. Macam ni. Macam ni. Naik kereta, laju lepas tu break. Lepas tu lepas. Apa dia panggil? Break lepas tu lepas. Kan kita akan bergerak kan? Apa dia panggil? Bukan bergegar. Macam. Tu. Apa tu? Bergunyuk. Ambil bahasa ni. Bergunyuk. Boleh lah kot. Maksud dia macam, kan kita bawa kereta kan? Bawa laju. Nyetok kakak gitu. Bukan nyetok. Maksud tu momentum tu. Dia ada momentum, lepas tu kita break. Jadi dia akan, kenapa kita pergi ke depan? Sebab break. Lepas tu kita lepas. Kan dia jadi gini. Apa nama tu? Tersentak. Kan apa? Itulah. Bergerunyuk. Kita tengok. Mari kita tengok orang kat rumah dia cakap apa tak? Tak ada. Berenyut boleh? Berenyut. Gitulah. Bergerunyuk. Macam itulah. Saya ingat ayat tu bergerunyuk. Ya ke tidak tahu lah. Okey? Masa dia takbir.
Allahu Akbar tu, yup, orang dalam rumah tu rasa. Tu masalahnya. Orang dalam rumah tu cerita. Bukan dia cerita kat cerita mulut ke mulut. Rasa macam, yup, apa hal ni? Kejap, hilang. Masa dia takbir. Bila faham asrar rahsia tu, masa takbir tu rasa kebesaran Allah sehingga bergerunyuk rumah. Boleh kata gitu. Maka apabila terbuka baginya yang tersebut itu, dapat lazatlah segala badannya dan hatinya. Badan pun lazat. Hati tahulah. Lazatlah hatinya, lazat sedap tu. Tapi badan pun lazat. Dan hatinya pada ibadatnya akan sebagai lazat yang tiada dapat dibandingkan dia. Ada satu cerita lagi. Kalau cerita pasal ni. Cerita tak? Sama kan mulut ke mulut cerita wali-wali Allah. Ketika dia baca, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dia baca tu pagi Jumaat, rakaat yang kedua. Lepas tu dia diam lama. Orang kat belakang dia risau, apa hal ni, lupa ke? Dia diam lama tu, mungkin kita kata apa-apa. Adalah kot 10-20 saat, lama lah tu. Lepas tu baru sambung. Ainam fiha tusamma salsabila. Habis sembahyang, orang tanya, kenapa dia duduk diam tu lama tu? Dia kata, aku merasakan, menikmati kelazatan yang tidak terhingga kerana dapat merasai minuman syurga yang sebenar. Yalah, itulah. Wa yusqawna fiha. Kita tak faham lah, kita tak faham ayat tu. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ketika masuk syurga, mereka akan dihidangkan dengan zanjabila. Teh tarik. Buat dah tentang teh tarik. Teh tarik. Bukan halia zanjabila. Halia. Tapi halia syurga lah. Halia. Kalau buat Allah teh tarik lah. Tolak halia. Teh tarik lah dia. Dia teh tarik. Susu separuh. Ini macam potong kaki. Kalau buat Allah. Di mana ada yang lain. Tapi ini lagi sedap pada teh tarik. Wah cakap lu. Lagi sedap. Zanjabila. Halia. Maknanya bila dia baca tu, dia sedap dengan semua sempurna syarat-syarat tadilah yang banyak yang tak dapat tiada tadi semua tu. Maka dia boleh rasa, bila dia baca dia rasa kesedapan tu. Dia dapat rasa. Sebab tu dia kata di sini akan sebagai lazat yang tiada dapat dibandingkan, bukan. Segala badannya. Macam mana badan boleh sedap? Macam mana? Berdiri sedap, duduk sedap duduk. Betul Nabi sampai bengkak kaki. Sedap, tak rasa bengkak kaki sembahyang. Dan boleh kalau silap-silap dapat minum minuman syurga. Soalan. Batal sembahyang minum. Dah minum tak batal sebab bukan minum betul. Memang minum betul. Dia cuma dapat kenikmatan minum tu je. Tapi air tu mana ada masuk kat mulut dia. Maka tak batal dah sembahyang dia. Jadi sebagai lazat yang tiada dapat dibandingkan dia, dan lalailah ia daripada segala yang lain daripada Tuhannya. Dia bukan lalai dengan Tuhan, dia lalai yang lain. Tuhan aja ada. Kita terbalik, kita lalai dengan Tuhan. Yang lain semua ada, Tuhan je lalai. Dia tak, dia terbalik. Dia hanya ada Tuhan, yang lain semua lalai. Lalai apa? Lalai ingat gaji dapat ke tidak, lalai tadi kereta kunci kita, lalai, semua dah lalai. Makan dah ke belum, lalai. Apa saja, semua lalai. Masalah semua dia lalai. Habis yang dia tak lalai apa? Ingat pada Tuhan. Ingat pada Tuhannya. Lalai ia daripada segala yang lain daripada Tuhannya. Dan hilanglah daripada pandangan hatinya dan mata hatinya barang yang lain daripada Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Dalam hati tak ada melainkan Allah. Tu lah. Daripada pandangan hati tak ada, Allah je kat hati dia. Dan tiada hadir pada wujud ini melainkan Allah SWT. Ini macam mana? Wahdatul apa? Wahdatul wujud. Ini dah wahdatul wujud. Tu. Dan tiada hadir pada wujud ini melainkan Allah Taala. Semua hanya Allah je wujud. Wahdah ataupun wahdah, boleh wahdah kan?
Wahdah, wahid, satu. Wujud ada. Hanya satu je yang ada. Wahdatul wujud. Cuma kalau kita kata hanya satu je ada, boleh jadi salah faham juga. Hanya Allah je ada. Kita ada tak? Kalau wahdatul wujud, hanya Allah saja yang ada, yang lain tak ada. Jadi sekarang ni kita nak faham macam mana wahdatul wujud. Kalau Allah je ada, kita ni tak ada. Tak boleh kata gitu. Kenapa tak boleh kata gitu? Sebab dalam Quran menceritakan tentang Allah cipta kita. Oh, paling mudah ayat paling glamour sekali ayat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia. Mana Allah jadikan jin dan manusia? Bila jadikan ada tak? Ada. Kat situ pun dah menolakkan dah. Dia kata hanya Allah je ada, yang lain tak ada. Hanya Allah wahdatul wujud, hanya Allah je ada, yang lain tak ada. Tapi dalam masa yang sama, kalamullah kata Allah ciptakan. Bila Allah ciptakan mestilah ada. Lepas tu Allah cipta syurga, cipta neraka, macam-macam lagi lah. Apa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah cipta kamu dan Allah cipta apa yang kamu buat. Maknanya bila cipta ada lah. Kan Allah cipta tapi tak ada. Tiba-tiba wahdatul wujud. Maknanya maksud wahdatul wujud tu lain. Kat situ nak faham. Bukan hanya Allah wujud, yang lain semua tak wujud. Tak. Habis nak faham macam mana? Hanya Allah sahaja yang wujud dengan faham wahdatul wujud, dengan faham wahdatus syuhud. Wahdatus syuhud. Maksud wahdatul wujud tu bukan wahdatul wujud sebenar-benar Allah, hanya Allah je yang wujud. Bukan. Hanya wahdatus syuhud. Kita melihat hanya Allah je yang ada. Dengan maksud Allah wujud yang hakiki. Kembali balik sifat 20. Wujud Allah wujud hakiki. Wujud Allah wujud yang sebenar-benar wujud. Wujud tu sifat nafsiah yang salbiah. Salbiah penting tu. Sifat wujud, Allah sifat yang wujud. Ni kita masuk tengah-tengah lah. Takkan nak ngaji pada awal, masuk kelas tauhid lah kan. Allah wujud. Allah ada. Wujudnya Allah wujud hakiki. Wujud sebenar-benar wujud. Jadi macam mana ni? Kita menafikan ni. Kena nafi salbiah 5 perkara. Wujudnya Allah, wujud yang qidam. Iaitu wujud yang wujudnya ada, bukan adanya sebelum tu tak ada. Bukan. Adanya Allah, ada. Maksud ada yang kita panggil sedia kala. Sedangkan wujud manusia, wujud juga. Tapi wujud manusia didahului dengan tiada. Itulah maksud wahdatul wujud. Allah je benar-benar wujud. Habis kita tak ada, lepas tu ada. Lepas tu tak ada balik, lepas tu ada balik. Ada tak ada. Itu bukan real punya wujud. Allah yang sebenar-benar wujud. Yang pertama, wujud Allah tidak didahului dengan tiada. Sebelum Allah wujud, tidak didahului dengan tiada. Dengan maksud Allah wujud sedia kala. Kan dah lain. Itu maksud wahdatul wujud. Ataupun wahdatul syuhud. Melihat, nampak, menyaksikan Allah saja yang ada dengan cara tadi. Betul kita salbiah yang lain. Salbi kan tolak. Salbiah yang lain. Tidak baqa'. Jadi Allah wujud. Wujud Allah. Wujud Allah realnya. Real macam mana? Wujud yang baqa', yang kekal. Tidak binasa. Wujudnya tu. Habis wujud kita, wujud kita binasa. Wujud Allah, wujud tidak binasa. Itu maksud wahdatul wujud. Betul lah Allah je lah wujud kalau macam tu. Kalau kita wujud kita tapi kita binasa lepas tu, itu bukan realnya. Wujud tiruan. Boleh kita kata gitu. Kita wujud tiruan. Bukan wujud original. Itu maksud wahdatul wujud. Lepas tu salbiahkan yang lain-lain. Wujud qidam, baqa', mukhalafah tak sama. Semua tolak yang sama. Sama dengan makhluk. Allah sama dengan makhluk. Tolak. Mukhalafatuhu ta'ala hadis qiyamu ta'ala binasi. Berdiri sendiri, berdikari. Kita tak. Kita nak berdiri kena pakai kaki. Berdikari maksud tidak memerlukan. Berdikari maksud tidak memerlukan yang lain untuk mencipta dia dan sebagainya. Pahala buat tauhid tu. Qiyamu ta'ala binasi. Wahdaniyah. Wahdaniyahnya esa pada sifat, esa pada af'al, esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Esa pada af'al tu qada dan qadar. Pecah kat qada qadar. Tu lah. Lepas dah wahdaniyah habis 5. Itulah maksud wahdatul wujud. Real punya wujud dengan menolak 5 perkara. 5 salbiah tu menolak. Yang itu kena masuk kelas tauhid. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ni? Habis dah ni. Maka inilah, yakni katanya terbukalah. Terbuka tadi kasyaf ataupun nyata. Terbukalah. Maka ataupun tidak dapat disembunyikan lagi. Okay? Terbukalah hingga akhirnya.
terbukalah hingga akhirnya lah. Maka firman Allah Ta'ala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya pada zahir makna. Oh, ada dua makna Ingatkan ada satu, ada dua makna. Makna zahir dan makna batin. Pada zahir maknanya, sesungguhnya sembahyang itu menegahkan daripada kejahatan dan daripada kejahatan. Sesungguhnya sembahyang itu menegah daripada kejahatan dan daripada barang yang tertegah daripada syarak. Oh, gitu. Maksudnya, solat itu mencegah perkara keji dan mungkar. Perkara keji dan mungkar. Fahsyak berkaitan dengan nafsu, berkaitan dengan nafsu syahwat. Fahsyak, mungkar berkaitan dengan dosa-dosa kemungkaran lah. Jadi, sesungguhnya solat dapat mencegah daripada perbuatan keji yang berkaitan dengan nafsu, syahwat dan mungkar berkaitan dengan kemungkaran yang lain dengan solat. Maknanya ini adalah ayat Quran, jadi dia garanti, iaitu solat garanti tak gatal. Kalau solat yang betul, dia tak gelenyar, dia tak gatal, dia tak bab nafsu ni dapat kawal dengan solat. Jika dia sembahyang tapi tetap tak dapat kawal nafsu dari segi nafsu syahwat, bermakna sembahyang dia problem. Sebab kalau sembahyang betul macam mana? Yang tadi itulah, yang susah yang tak dapat tiada tadi semua tu. Dengan sembahyang betul, garanti dia dapat pegang nafsu dia. Nafsu. Dan garanti dia tak akan buat perkara mungkar. Orang yang sembahyang dengan betul-betul sembahyang zahir batin. Tapi kalau sembahyang pun sembahyang, jahat pun buat juga, maknanya problem dekat sembahyang dia, ada something wrong. Kena check. Kena buat postmortem dekat sembahyang dia. Dia kata kat sini, itu makna zahir. Ini makna batin pula. Makna dalam. Ertinya pada hakikat maknanya, pada hakikat, apa dia? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam dulu. Dan ertinya pada hakikat wallahu a'lam, ialah bila sebut hakikat itulah sebenarnya. Maka kenalah Allah lah Maha tahu yang sebenarnya. Wallahu a'lam, Allah yang tahu yang hakikatnya. Kita nampak zahir je, sebab tu kita boleh cakap zahir. Bahawasanya sembahyang itu menegah daripada fahsyak, iaitu kejahatan, dan daripada mungkar yang ditegahkan dia pada syarak. Okey, baca je. Maka jadi yang difahamkan daripada ayat itu, sungguhnya sembahyang itu menegah daripada fahsyak dan mungkar. Ulang balik ni. Yang ada keduanya itu dinding yang teguh antara hamba dan Tuhannya. Tu cerita dia. Maka iaitu seolahnya sembahyang itu menegahkan daripada mendinding oleh barang yang lain. Barang yang lain, orang yang mendatangkan dia dengan sempurna. Sembahyang yang betul-betul Allah dia sembahyang betul-betul tak ada ni, tak ada hijab. Itulah aku kata, tak ada hijab di antara, tak ada makhluk di antara Allah dan dia. Maksud kau sembahyang betul-betul tak ada hijab. Jadi maksudnya dari segi batinnya, peringkatnya, pada peringkat hakikatnya, seolah-olah tak ada dinding, tak ada hijab di antara Allah dengan dia. Ini yang kata yang tadi tu. Maka hatinya sentiasa syuhud, sentiasa memandang Allah dengan basirah lah. Dengan mata hati, nafas demi nafas, saat demi saat. Dapat tu. Dia jadi pendinding. Mana boleh? Apa? Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah tu. Sama kan? Apa? Awalnya apa? Yang ingat fi kulli lamhatin. Awal tu apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ni ada. Semua samalah. Kita tahu semuanya dalam ilmu Allah. Kita tahu semuanya dalam perhatian Allah. Kita tahu semuanya kehendak Allah. Tahu semuanya Allah yang buat. Semua tu macam mana nak dapat? Macam nak dapat dia kata. Bukan macam nak dapat. Dia kata itulah maksud solat dapat mencegah perkara keji dan mungkar. Secara hakikatnya gitu. Bila solat, maka tidak ada apa-apa yang akan menindingkan dia dengan Tuhannya. Tapi maksud zahirnya adalah dengan solat kita tak akan buat, kita tertegah daripada buat benda yang syahwat, dan kita tertegah daripada perkara mungkar. Itu zahirnya. Nak beritahu maksud tu. Rupanya ada maksud batin. Wallahu a'lam. Habis dah. Wallahu a'lam. Habis. Oh, maksud apa ni? Rukun sembahyang. Allah. Rukun sembahyang. Banyak enggak? Lama nak sampai tahap ni. Nak sampai ke sini.
baru masuk rukun semayang. Tapi rukun semayang ni tak sama rukun semayang kita lain lah. Rukun semayang kita lain. Secara ringkas, ini secara detail. Tengok awal-awal lagi. Kata rukun semayang itu, bermula rukun semayang itu ada 17. Pula dah 17. Kita tahu ada 13. Nah lain lah kat situ. Tak sama lah. Dia detail. Detail. Tak apa lah, kita lalu lah sekali. Lalu sekali lagi. Walaupun dah lalu. Cukup.